们一起祷告。 Kami memandang Allah yang besar, 我们仰望伟大的真神， bukan Allah yang kecil. 不是微小的真神。 Kami memandang Allah yang tidak terbatas oleh apapun. 我们仰望的是没有受到限制、无限无量的神。 Di hadapan Allah yang seperti inilah pagi hari ini kami mau beribadah. 就是在这位真神前面，我们要匍匐敬拜。 Kami mau menyembah, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. 我们要匍匐敬拜，而且我们要聆听神你的话语。 Bahkan kami ingin mengalami pemulihan melalui ibadah-Mu di hadapan Allah kami yang besar. 甚至在我们伟大真神的面前，我们敬拜的时候，我们要得到神的修复。 Sehingga nyatalah bagi kami bahwa ibadah itu adalah baik bagi kami. 好让我们能够深深体会到我们的敬拜是对我们有益处。 Maka berkatilah kami Tuhan. 因此，求你赐恩赐福， Biarlah firman-Mu membawa kami makin mengenal-Mu. 好让我们从你的话语，我们更加认识你， Mengenal-Mu sebagai Allah yang besar. 认识你伟大的真神。 Biarlah firman-Mu juga boleh terus mengoreksi dan mentransformasi kami. 你的话语再一次的来改善我们，再一次来革新我们， Sehingga makin kami beribadah, makin kami membaca firman-Mu, 好让我们越进入敬拜，越聆听你的话语的时候， kami makin bertumbuh dan berubah. 我们能够成长，我们也能够改变过来。 Hamba terbatas, 你的仆人使你有限， berpotensi untuk melakukan kesalahan. 我们也是常常犯错， Maka Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu ini. 因此我们求你恩膏你两位仆人， Biarlah di dalam keterbatasannya ya Tuhan Engkau pakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, memberkati setiap kami. 好让在我们有限的身上彰显你荣耀的圣名。 Demi nama Yesus. 祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tachia Chowan, Selamat pagi semuanya. Chokwano. Bergaya sedikit bahasa Mandarinnya. Ya saya hanya bisa sedikit, tidak bisa berbahasa Mandarin. 也虽然会讲一点点，可是也要用华语跟我们问安，对我们也是很好，是吗？ Ya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah? 每一位在堂的或者在家中的，今天你们好吗？ Ya, kiranya damai sejahtera Kristus boleh bertahta di dalam hidup setiap kita ya. 希望神的平安在我们心中掌权。 Bapak Ibu Saudara, dalam rangka memperingati Hari Reformasi Gereja yang jatuh pada tanggal 31 Oktober, 我们在10月31日是一个教会改革的纪念日。 hari ini kita akan membahas tentang salah satu sola dari 5 sola reformasi yang menjadi pilar dasar iman Kristen. 教会的改革呢有5个维度，那我们要今天思想其中一个维度是唯一的什么呢？ Yaitu soli Deo Gloria. 就是唯独真神配得荣耀， Segala kemuliaan, hormat dan pujian itu hanya bagi Allah. 一切的颂赞、尊贵、权柄，唯独归给我们的真神。 Walaupun tema kita memuliakan Tuhan dalam kesesakan. 虽然今天我们的主题就是在患难中荣耀神， Ini nggak gampang Bapak Ibu Saudara. 很不容易的，就是在患难中还要荣耀神。 Kita perlu mengenal Tuhan dengan dalam untuk bisa mengucapkan memuliakan Tuhan dalam kesesakan. 因此，我们要很深入的认识我们的真神，我们才能够说，在患难中我们荣耀我们的神。 Maka dalam konteks Hari Reformasi inilah 因此，教会的改革日， saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk bisa kita kiranya semakin mengerti 因此我要邀请每位弟兄姐妹，我们一起来更深入的明白， bahwa tujuan akhir dari anugerah keselamatan 就是说，神赐给我们这个救恩的最终目的呢， dan segala karya Allah diberikan kepada kita 就是神在我们身上所给我们的一切作为， bukan untuk kemuliaan dan keagungan manusia, 不是要把荣耀归给我们人， tetapi kemuliaan dan keagungan Allah. 一切的荣耀伟大要归给我们的真神。 Pertanyaannya,
我们要问一个问题： seberapa hebat dan besarnya Allah kita 我们的真神到底有多伟大？ sehingga kemuliaan, hormat dan pujian itu hanya bagi Dia, Bapak Ibu Saudara. 因此，一切的颂赞、荣耀、尊贵都要归给单单归给他。 Bapak Ibu Saudara, kita akan melihatnya sebentar ini 我们一下子就要来看， melalui 2 bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. 我们要一起思想2处的经文， Sehingga kiranya melalui firman ini kita boleh semakin dimampukan untuk bisa mengenal dan memuliakan Allah. 借着这2处的经文呢，我们能够更认识我们的真神，我们就能够归荣耀给他。 Di segala waktu, di segala kondisi kehidupan kita. 我们在每时每刻，我们都能够在各环境中荣耀他。 Khususnya ketika kita mungkin ada dalam kesesakan hidup atau pergumulan hidup yang sulit. 更何况，当你正在遭遇到患难困苦的时候， Mari kita buka yang pertama, Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ini nanti akan dibacakan oleh Ibu Widya dalam bahasa Mandarin. 我们要来看的第一处经文，就是在诗篇第34篇第1节到第7节，是有中文来读。 Dan yang kedua Ester 9 ayat 20 sampai 25. 第二呢，就是以斯帖记的第9章20节到25节。 Silakan Ibu Widya. 好，我先读诗篇34篇1到7节，里面这样说：我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中，我的心必因耶和华夸耀。谦卑人听见就要喜乐。你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。他曾寻求耶和华，他就应允我。我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望他的，便有光荣，他们的脸必不蒙羞。我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。 Kita akan baca Ester pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 25. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari raya yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur yakni undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Sedemikian jauh kita membaca merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 我们今天要读的2处经文就到此。 Diberkatilah kita yang bukan cuma membaca merenungkan tetapi melakukan kebenaran firman. 每一位听了神的话语，并且要实行出来的人是蒙福的。 Firman Tuhan hari ini akan saya lebih fokuskan pembahasannya kepada kitab Ester. 今天我要重点放在以斯帖记。 Bapak Ibu Saudara, kitab Ester merupakan salah satu kitab yang pernah dipermasalahkan posisinya dalam kanon penetapan Alkitab. 我们圣经的经典的收集书籍的时候呢，对以斯帖记要不要放在圣经里面呢，就是一个争论。 Kenapa kitab Ester ini dipermasalahkan oleh bapak-bapak gereja ketika menetapkan susunan Alkitab? 为什么教父们
他们在安排每一个书简放在圣经整合起来的时候，对以斯帖记他们起了争论呢？ Pertama, mereka menolak kitab Ester karena seruan kepada Allah atau kepada Yahweh tidak pernah muncul dalam kitab ini. 第一，就是整本以斯帖记里面没有一处他们有呼求耶和华或者呼求真神这个句。 Tidak sekalipun nama Tuhan dicatat dalam kitab ini. 整本以斯帖记没有记载一个真神这个句话。 Kedua, kitab ini tidak pernah dikutip oleh para penulis PB. 第二呢，在新约呢，没有任何作者采用以斯帖记的经文。 Kisah Yunus pun itu sebenarnya menjadi problema. 其实约拿书也是他们在争论的一本书。 Tetapi dikutip oleh Tuhan Yesus. 可是耶稣在新约的时候有提起约拿， Kitab Ester tidak pernah ada yang kutip. 可是以斯帖记呢，在新约的话没有人提起。 Yang ketiga, 第三， kitab Ester satu-satunya kitab yang tidak ditemukan salinannya dalam salinan gulungan-gulungan kitab dari masyarakat Qumran. 所以在昆兰那个洞穴里面的那个死海古卷当中呢，也找不到这一本以斯帖记的那个卷书。 Mereka menolak kitab Ester yang keempat karena isinya sepertinya apa? Lebih berisi kisah romantisme. 然后为什么这个以斯帖记被人家拒绝争论呢？因为它里面好像人间的爱情故事。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita selidiki lebih dalam dan kita renungkan lebih dalam di bawah terang anugerah Tuhan, 如果我们更深入的有神的灵、神的恩典光照我们，来了解整本以斯帖记的时候， sesungguhnya kitab Ester ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. 真的以斯帖记是非常伟大的一本书。 Meskipun tidak ada kata Tuhan di dalamnya, 虽然里面没有记载耶和华这个字， meskipun tidak pernah dikutip oleh para penulis PB, 虽然旧约的作者没有提起， meskipun tidak pernah disalin oleh masyarakat Qumran, 虽然在昆兰死海古卷当中没有人抄写， meskipun isinya kesannya hanya sebuah kisah romantisme, 虽然看起来好像人间的爱情故事， namun dalam kitab Ester ini kita bisa menemukan bukti yang sangat kuat tentang kehadiran Allah dan perbuatannya. 可是，在整本圣经的这一本书里面，记载了神不离不弃的与他们同在。 Kita bisa melihat kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya dan memelihara hidup umatnya. 我们看到神实在是很信实的来保护眷念他的子民。 Betul, sepertinya Allah tersembunyi dalam kitab ini. 真的看起来神是隐秘起来了， Tapi karya perbuatannya jelas sekali nyata. 可是神虽然暗中行事，可是他所行出来的，大家都能够有目共睹。 Maka bersyukur sekali kalau kitab ini Bapak Ibu Saudara diizinkan Allah tetap menjadi bagian dari isi Alkitab. 因此，我们要实在很感谢神，因为这本书信能够放在经典里面。 Kita akan melihatnya bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 我们一起来来了解一下以斯帖记。 Sesungguhnya peristiwa dalam kisah Ester ini Bapak Ibu Saudara terjadi pada masa orang Israel atau orang Yahudi sedang hidup dalam pembuangan. 以斯帖他那时代的人呢，是活在被掳的一个地方， Mereka sedang hidup dalam masa yang sangat sulit, 他们是活在患难当中， sangat memprihatinkan. 他们的情况非常的可怜。 Mereka dibuang oleh Allah ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. 在主前605年的时候呢，这一批神的子民被神丢弃到巴比伦。 Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel ditaklukkan oleh Persia dan seluruh orang Yahudi dibawa ke Persia. 然后在539年，就是主前539年的时候呢，巴比伦国呢就是被波斯国统领了，然后这些人就被迁到波斯去。 Pada tahun 538 atau 537 sebelum Masehi, 就是在主前的539到537年，
Oleh kemurahan Allah, orang Yahudi itu diizinkan kembali ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Zerubabel. Ini rombongan yang pertama. 然后因为神开恩怜悯了他们，第一批的人可以回到耶路撒冷，就是由耶路巴伯来带领。 Rombongan kedua kembali pada tahun 457 sebelum Masehi dipimpin oleh Nabi Ezra. 然后第二批的人又回到耶路撒冷，是在主前457年，那时候是以斯拉这位先知来带领。 Dan pada tahun 444 sebelum Masehi, Nehemia pulang ke Yerusalem untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah runtuh. 第三批呢，就是尼西米，他在主前444年的时候呢，回去把整个耶路撒冷的城墙修建。 Bapak Ibu, kisah Esther dan Mordekai sendiri ini terjadi pada tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. 然后呢，末底改跟以斯帖这个故事呢，记载在主前486年到主前465年之间。 Lebih kurang 25 tahun sebelum Nehemia. 就是说，在尼西米归到耶路撒冷之前的前25年。 Masa itu mereka sedang mengalami masa yang sangat-sangat mengkhawatirkan. 那时候他们活在非常紧张的情况下， Karena Haman, orang kepercayaan Raja Ahasiweros, itu mau membinasakan orang Yahudi. 因为哈曼是亚哈水鲁王所信任的一个宰相，他就是有意灭绝整个犹太民族。 Sebagian udah pulang, sebagian lagi masih ada di pembuangan. 虽然一批又一批的人已经归回耶路撒冷了，可是还留在被掳之地的人呢，还有一群人。 Dan yang masih ada dalam pembuangan ini, orang-orang Yahudi inilah yang akan dibinasakan oleh Haman. Karena Haman benci sekali kepada orang Yahudi. 留下来这些犹太的遗留之民呢，被哈曼呢非常厌弃，很想把他们灭种。 Ini masa yang sangat gelap, masa yang sangat menyesakkan bagi orang Yahudi. 对犹太人，这个时候是非常暗淡、非常恐惧、非常患难的时候。 Dalam kitab Esther dicatat mereka itu berpuasa. 在以斯帖记里面记载说，他们就开始禁食祷告。 Ini satu-satunya bisa dikatakan aktivitas rohani yang dicatat dalam kitab Esther ini. 这个禁食呢，就是属灵操练当中唯一记载在这一本书上的一个活 Dikatakan 动。 apa? Mereka itu berpuasa tapi berpuasa dalam keputusasaan. 他们禁食呢，是在绝望中的禁食。 Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, 各位弟兄姐妹， kita akan bersama-sama melihat kebesaran Allah kita, bagaimana Ia mempertontonkan kepada kita hari ini melalui kitab Esther bahwa Ia adalah Allah yang agung maha besar, layak disembah, layak dipuji, soli deo gloria. 所以今天在我们读的经文当中，我们要看到以斯帖如何经历到这个大而可畏，然后有尊荣、尊贵、荣耀的上帝，是配得敬拜与赞美的上帝。 Bagaimana Allah menolong melepaskan umat pilihannya dari kebinasaan yang dirancang Haman. 我们看到神如何下手，让这些要遭遇到灭族的百姓呢，能够从这个哈曼的手中得到脱离。 Sekaligus bagaimana Allah itu sebenarnya menggenapi janjinya untuk memelihara orang Israel dan membebaskan mereka dari penderitaan. 还有一件事，神要应允他所承诺、所应许的，就是如何救他们，如何眷顾他们。 Dari mana kita bisa melihat dan mengetahui karya Allah yang besar ini? 我们如何从这以斯帖记当中看到神在历史上的伟大作为得到成就呢？ Yang pertama, 第一， kita akan lihat dari nama Haman, Bapak Ibu 我 Saudara. 们从哈曼这个名字来研究。 Tadi kita sudah membaca Bapak Ibu Saudara, nama Haman itu di dalam Esther 9 ayat 24. 在以斯帖记的9章24节，他有提起哈曼这个名字。 Sebenarnya banyak catatan lain yang juga mencatat nama Haman sedetail ini.
其实别处也是有记载的非常清楚有关哈曼的身份。 Nama Haman itu dicatat sebagai Haman bin Hamedata, orang Agag. 然后讲的就是哈曼呢，他是哈米大他的儿子，也就是雅甲族。 Ester 8 ayat 1 mencatat Haman itu seteru orang Yahudi. 然后第8章就说他是以蛇的子民为仇。 Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. 在撒母耳记上15章第8节， Nama Agag itu dicatat sebagai raja orang Amalek. 然后这个雅甲呢，他就是亚玛利王的名字， Artinya Haman orang Amalek. 意思他就是亚玛利王的后代。 Bapak Ibu Saudara, ini fakta sejarah yang penting bagi kita. 所以今天我们要知道，哈曼是亚玛利人的后代，这个就是历史的重要点。 Bagaimana fakta sejarah ini memperlihatkan kepada kita, Allah yang besar. 在这个历史的记载当中，我们要看到历史上伟大的真神。 Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 Bapak Ibu Saudara. 在出埃及记的16章第18到16。 Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. OK， 出埃及记的17章第8到第16节， Khususnya ayat 14. 特别是在第14节， Tuhan itu berfirman seperti ini. 神这样说： Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 第14节，我慢慢的读。耶和华对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念。” Orang Amalek ini adalah orang yang terus-menerus mengganggu kehidupan orang Israel. 这个亚玛力人呢，当摩西率领以色列人出埃及的时候呢，一路上这个亚玛力人不断的来攻击、杀害以色列百 Jahat 姓。 sekali. 他是非常凶恶，伤害以色列人的百姓。 Pada masa Musa membawa Israel keluar, orang-orang Israel ini dari Mesir menuju tanah perjanjian. 就是说，摩西在率领以色列民从埃及要到迦南美地的时候， Maka pada masa itu Allah berjanji kepada orang Israel. 所以那时候神就向以色列居民，向他的子民应许， Amalek ini akan aku hapuskan dari muka bumi ini. 这个亚玛利族呢，我要从天下全然涂抹了这个民族， Dari ingatan orang-orang. 人家不再纪念他。 Bahkan di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 19 Bapak Ibu Saudara. 在申命记25章里面也是这样讲。 Allah memperingatkan sekali lagi bahwa orang Amalek itu harus dilenyapkan. 在第17节，神还再一次的提醒，记住亚玛利人要被灭绝的。 Dan firman ini, 然后这句话， janji ini, 神的应许， perintah ini 神的命令， digenapi di kitab Ester. 就是轮到以斯帖这个时代呢，我们才看到被成就了， Dan itu terlihat jelas 很清楚的看到了， melalui dua nama Bapak Ibu Saudara. 就是两个人的名字， Nama Haman dan nama Mordekai. 就是哈曼的名字、莫迪改的名字。 Allah berjanji pada zaman Musa dan Yosua. 在摩西跟约书亚的时代，神已经应许了。 Allah menggenapi janjinya di zaman Ester dan Mordekai. 然后在以斯帖跟摩迪改的时代呢，神成就了他的应许。 Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berfirman di Keluaran 17 itu sekitar tahun lebih kurang 1500 atau sampai 1400 sebelum Masehi. 出埃及记这个历史记载呢，是在主前1500到1400年左右。 Kisah Ester
然后也是铁的故 Ini 事， terjadi pada tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. 是在主前486到465年之间。 Artinya apa bagi kita Bapak Ibu Saudara? 对我们来说，到底有什么意思呢？ Ada rentang waktu lebih kurang 1000 tahun. 就是说，上帝跟以色列民应许跟成就的时候，这个跨越了1000年1000 tahun. ，1000年， Allah tidak pernah melupakan janjinya 神永远不忘记他曾经讲过的应许， untuk membela dan memelihara umatnya, 来眷念、来保护他的子民， khususnya dari gangguan Amalek. 特别是亚玛力人的在那边的骚动。 Betapa setianya Allah kita. 所以我们要看到神是何等的信实可靠， Dia tidak pernah lupa. 他永不忘记。 Bapak Ibu Saudara, saya pernah rebus telur gosong. 各位弟兄姐妹，我曾经煮鸡蛋而已都煮到焦了。 Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. 所以神从无创造成为有， Saya, Bapak Ibu Saudara, membuatnya dari ada menjadi tidak ada. 然后我就是把有水的变成没有水了。 Rebus telur pakai air itu banyak. 因为我煮鸡蛋的时候用了很多水， Bisa habis airnya Bapak Ibu Saudara. 水都能够烧干了， Gosong. 烧焦了。 Hal gampang, sepele Bapak Ibu Saudara. 其实那个很简单的煮鸡蛋的一件事情， Di tangan manusia bisa lupa. 在我们人手中所做的事情，常常我们都忘记了。 Allah 1000 tahun pun gak lupa. 可是我们的神跨越了1000年的应许，他不忘记。 Inilah Allah kita, Allah yang besar. 这就是我们大而可畏的真神。 Bahkan ketika zaman kejadian, 甚至在创世纪的时候， Allah sudah berfirman akan menghadirkan Mesias. 神甚至已经应许有一位弥赛亚将来临。 Itu ribuan tahun Bapak Ibu Saudara sampai zaman Yesus. 到耶稣出生的时候，那个跨越了几千年， Allah pun gak lupa. 上帝也不 Yesus 忘记 Kristus 主耶稣基督， hadir membebaskan kita dari dosa. 他已经降世为要拯救我们脱离罪恶。 Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah berhenti memperhatikan umatnya, menyertai mereka, memelihara mereka. 因此，弟兄姐妹，神从来不停止、不忘记顾念他的子民。 Allah seperti ini layak untuk dipercaya. 所以，像这位真神呢，我们看到他是配得敬拜、配得信任、 Layak untuk dipuji. 配得称颂。 Sekalipun di dalam kesesakan. 虽然我们还在患难中，我们还要称颂他。 Gak gampang memang Bapak Ibu Saudara. 当然，在患难中称颂上帝是不容易的。 Untuk bisa memuliakan Tuhan dalam kesesakan, kita butuh mengenal Dia. 因此，你如果要在患难中能够荣耀神的话，你要更深入的了解、认识他， Mengalami Dia. 你要经历到他。 Bapak Ibu, saya ingat sekali. 各位弟兄姐妹，我记得 Lebih kurang 8 bulan saya berdoa untuk papa mama saya. 我为我父母亲信主的事情祷告差不多8个月。 Saya berkata kepada Tuhan, 我对神这样说： Tuhan percuma kalau saya jadi hamba Tuhan menginjili orang, tapi orang tua saya belum percaya. 神啊，如果我成为传道人，我去传福音给别人，可是我的父母亲没有信主的话，对我是没有意思了。 Orang akan ngomong, 人家会这样说： orang tuamu saja kamu gak bisa bawa kepada Yesus. 你自己的父母亲你都不能够带给主耶稣， Kenapa kamu harus bawa saya kepada Yesus? 你为什么还要带我信耶稣呢？ Saya ngomong sama Tuhan. 我对耶稣，我对主这样说， Saya doa. 我祷告，一直祷告， Saya tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. 我不放弃， Karena saya tahu 因为我知道 Allah bisa dipercaya. 我的神是可靠的神。 Lebih kurang 8 bulan saya berdoa untuk papa mama saya. 我为我父母亲信主祷告了8个月， Puji Tuhan mereka akhirnya percaya dan dibaptis. 感谢主，他们接受主耶稣，他们领受洗礼。 Bahkan bagaimana Tuhan memproses keluarga saya. 神如何操练我的家庭， Sehingga papa saya bisa menjadi seorang yang aktif dalam gereja. 让我爸爸能够在教会热心侍奉。 Kalau tidak ada di rumah, 如果在家里的话呢， saya tinggal cari papa saya di gereja. 我找不到他，我就会到教会去找他。 Dia kebanyakan hanya ada di 2 tempat ini.
他就是没有在教会，就是在家里，就是这2个地方而已。 Lebih kurang 8 tahun saya berdoa untuk nenek saya. 我花了8年的时间为我的奶奶祷告， Ini sulit sekali. 很难， Karena nenek saya sangat membenci Yesus. 因为我奶奶非常不喜欢耶稣， Dia tidak suka dengar nama Yesus. 听到耶稣的名字都很讨厌， Saya pernah sekali mau diludahi gara-gara saya menginjili dia. 甚至我传福音给他的时候，他要吐唾沫到我身上。 Bahkan ketika saya mau jadi hamba Tuhan, nenek saya mengancam seperti ini. 当我要当神的仆人的时候，我奶奶这样的恐吓我： Kamu cucu durhaka. 你是不孝的孙子， Nanti kalau ama mati, kamu pasti tidak akan sembahyang aku lagi. 如果我死的时候，你就不会来拜我了。 Kamu pergilah. 那你现在去好了， Aku jadi hantu cari kamu. 我当鬼的时候我来找你。 Belum sempat dia jadi hantu cari saya. 他还没有当鬼来找我的时候呢， Yesus sudah cari dia duluan. 耶稣先找到他了。 Akhirnya ama saya percaya. 我的奶奶就信主了。 8 tahun. 8年的时间， Saya tidak menyerah. 我不放弃， Saya belajar mempercayai Allah. 我学习信得过我的上帝。 Puji Tuhan, 感 Allah 谢主， mendengar doa saya. 神听了我的祷告， Allah mendengar doa kita semua, Bapak Ibu Saudara. 神也要听我们每一个人的祷告。 Bapak Ibu Saudara, Allah bahkan peduli sampai hal-hal sepele dalam hidup kita. 我们生活的点点滴滴，神都在顾念。 Satu kali ketika saya pelayanan di satu kepulauan kecil di Kepulauan Riau, 我在廖省的群岛当中有一个小岛，那边侍奉。 selesai melayani saya dikasih oleh-oleh. 我侍奉完了以后，他们就送我一个小小的纪念瓶， Dan bagasi saya over beratnya. 然后我的行李呢是超重了， Bayar kelebihan bagasi lebih mahal daripada oleh-olehnya. 然后我要付这个超重的那个费用呢，比这个纪念品还要贵。 Bapak Ibu Saudara, 各位弟兄姐妹， saya bergumul. 我很挣扎。 Kalau saya tidak ambil, jemaat pasti nanti akan terluka. 如果我没有把他们纪念品带回来的话呢，我伤了会友们的心。 Kalau saya ambil, saya kebingungan membayar overweight-nya. 如果我把它带回来的话，我要付超重的费用呢，那个是非常的困苦。 Beberapa hari sebelum berangkat, 所以我要离开的前几天， tiba-tiba ada seorang jemaat menelepon. 有一位会友打电话给我， Contoh, kamu jadi pulang Medan. 传道你要回棉兰是吗？ Jadi, 我说是啊， saya boleh ikut. 我可以跟你走吗？ Soalnya mertua saya sakit di Medan. 我的岳父在棉兰病重了， Saya sudah lama tidak ke Medan. 我很久没有去棉兰了。 Mohon contoh bisa tolong kami tunjukkan jalan. 你也能够带路，让我能够见到他。 Akhirnya bagasi ini selamat, Bapak Ibu Saudara. 因此，这个超重的有救了。 Hal sepele. 所以你看，这个点点滴滴的小事， Hanya bicara bagasi, Bapak Ibu Saudara. 只有讲到我带的行李而已， Tuhan pun peduli. 神也顾念 Allah kita, 我们的真神， Allah yang peduli. Amin. 他是顾念我们的神。 Yang kedua, Bapak Ibu. 第二点， Dari nama Mordekai. 从末底改的名字， Bapak Ibu Saudara, dalam Ester 2 ayat 5, 在以斯帖记的第2章第5节， nama Mordekai itu ditulis Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. 他写末底改是便雅悯人，是基士的曾孙，示每的孙子，亚尔的儿子。 Dalam 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 3 disebutkan ada seorang Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror. 在撒母耳记上也是讲到有一位人，他也是基士的后裔， Ini ayahnya Saul. 这是扫罗的父亲。 Dengan kata lain Mordekai keturunan Saul. 意思就是说，末底改呢是扫罗王的后裔。 Dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu Saudara. 在撒母耳记上，lanjut. Dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3 Allah itu memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek. 撒母耳记上15章2节3节里面，神已经吩咐了扫罗王要灭绝
sampai tuntas, sampai habis. 要灭尽他们所有的，不可连续他们。 Tapi Saul nggak taat. 可是呢，扫罗不听话， Agag raja Amalek tidak ia tumpas. 所以这个亚甲就是亚玛利王，他没有灭绝。 Bahkan dalam 2 Samuel ayat 1, dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 6 sampai 8, 然后在撒母耳记下2章6到8节有这样的记载。 Saul malah meminta seorang pemuda Amalek untuk membunuh dia karena dia sudah terluka. 他已经受伤，被围困在死亡之恶之前，他还求这个亚玛利的年轻人把他杀死。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan Israel untuk tunduk dan menyerah kompromi pada Amalek. 从那时候，神已经应许了以色列人不可以投降，不可以降服，不可以死在亚玛利人的手中。 Bahkan dalam Keluaran 17 ayat 16, firman Tuhan itu berkata, 在出埃及记17章16节这样说： Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. 神世世代代以亚玛利人为仇。 Dalam Ester pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19. 在以斯帖记的9章19节里面， Mordekai keturunan Saul. 在这里讲这一位扫罗的后裔叫做末底改， Tuhan pakai untuk menguduskan janjinya. 神使用他，让神的应许得到成圣， Untuk menghapus ingatan orang terhadap Amalek. 除灭整个世界对亚玛利的记号。 Yang gagal dilanjutkan oleh Saul. 扫罗那时候不做， Sekaligus 同时 Tuhan itu membayar ketidaktaatan Saul dan kebodohan Saul yang menyerahkan diri untuk dibunuh oleh orang Amalek. 扫罗的遗戳，他不但不灭绝亚玛利人，还把自己的性命交给亚玛利人来杀死他，这个很笨、很愚蠢的事情，神来解决。 Mordekai keturunan Saul ini menyelesaikannya bagi Allah. 神兴起扫罗王的一个后裔来成就神的应许。 Dan hari itu 当天， nama Amalek 亚玛利的名号 tidak pernah lagi dibaca di dalam Alkitab, berhenti di kisah Ester pasal 9 ayat 25. 就是在这个以斯帖记9章25节的故事发生，就是最后一次圣经有记载有关亚玛利民族。 Karya Tuhan. 看到吗？神的作为， Betul Allah tidak dicatat namanya. 虽然在以斯帖记没有记载耶和华这个名字， Tapi perbuatannya nyata Bapak Ibu Saudara. 可是他在里面所行的大事，看到有耶和华。 Hari ini mungkin kita tidak pernah melihat Allah. 今天也许你说我看不到神在哪里， Tapi beranikah kita mempercayai Dia? 你敢不敢信得过他？ Allah tidak akan mempermalukan orang-orang yang mempercayai Dia. 凡信靠他的，神不会让他羞愧， Allah tidak akan mempermalukan umatnya. 神不会让他的子民羞愧。 Allah tahu betul apa yang dibutuhkan umatnya. 神深知道他的子民所需要的是什么。 Allah tahu betul kesesakan kita Bapak Ibu Saudara. 上帝深深知道你在患难苦恼的是什么。 Allah tahu betul pergumulan kita, kesulitan kita, beban kita. 神实实在在深知道你的重担是什么，你在挣扎的是什么。 Dikatakan orang-orang Yahudi itu berpuasa, tapi tidak pernah dicatat untuk apa mereka berpuasa. 在那边记载犹太民族他们禁食，也不知道为什么禁食， Gak perlu dikasih tahu. 不需要知道。 Allah tahu 可是神已经知道了， kenapa mereka berpuasa. 为什么他们禁食？ Karena mereka sedang menghadapi keputusasaan sebentar lagi binasa di tangan Haman. 因为他们那时候是面临在灭族这个危害当中，的一下子哈曼下手，整个遗留的民族就被灭绝了。 Tangan Allah tidak pernah berhenti.
所以神的恩手没有停止， mentransformasi, membentuk, bahkan menggenapi janjinya untuk umatnya. 神来翻转这一切，让他对神的子民的应许得到成就。 Dalam Mazmur 34 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, 所以刚才在诗篇34篇我们所读的经文当中， di tengah pergumulan yang begitu sangat berat dan penuh kesesakan, 大卫王他在非常患难当中、非常挣扎的时候向神呼求， antara hidup dan mati, 他就是在生死边缘的时候， Daud berseru sama Tuhan. 他对神呼求， Dan dicatat di dalam Mazmur 34 ini, 就是在34篇里面记载了， bagaimana Allah itu menolong, melepaskan Daud dan memulihkan keadaannya. 就是说，他那时候真的是非常无救的一个情况下，神解放了他。 Daud mengalami perbuatan tangan Allah. 大卫王深深感受到神的手在搭救他。 Daud mengenal Allah bisa dipercaya. 大卫深深认识这一位信得过的上帝， Maka ia mampu untuk memuji Tuhan 因此他就能够赞美， di segala waktu, 无论何时何地， sekalipun dalam kesesakan. 虽然在患难当中。 Bapak Ibu Saudara, 各位亲爱的弟兄姐妹， hanya Allah yang mampu mengingat janjinya tanpa melupakan. 唯有我们的真神永远不忘记他的应许， Hanya Allah yang mampu mengingat janji tanpa melupakan. 只有我们的真神能够记住他所应许，永不忘记我们。 Hanya Allah yang mampu menghadirkan pengharapan di tengah keputusasaan. 唯独真神让我们在绝望中得到盼望， Hanya Allah yang mampu memulihkan di tengah kemustahilan. 唯有真神在人看起来不可能的事情，他能够成就大事。 Hari ini 今天 di dalam Kristus Yesus, 奉靠主耶稣的基督的名， Allah juga mau memulihkan kita. 神也一样的要修复我们， Allah mau menolong kita. 他要帮助我们。 Apapun pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, 今天你挣扎的，你的患难是什么？ maukah kita mempercayai Dia 你愿意信得过他吗？ bahwa Dia akan peduli dengan kita. 相信他顾念你， Sekalipun Allah bekerjanya begitu lambat, 虽然看起来神下手工作的时间缓慢， kesannya begitu lama, 感受到神真的迟延了， maukah kita tidak berubah mempercayai Dia? 让我们信得过他，永不动摇， Maukah kita mengalami Dia? 让我们经历到他， Maukah kita taat? 我们顺服他。 Maukah kita setia? 你愿意信实可靠他 Maukah 吗？ kita membaca, merenungkan firman-Nya? 你愿意继续的读神的话语，思考神的话语吗？ Maukah kita memuliakan Dia di segala waktu kehidupan kita? 你在你生活每一个层面都归荣耀给他吗？ Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头祷告。 Boleh minta Ibu Widya menutup dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, semua ada masanya. Engkau yang memberi berkat, Engkau yang bisa mengambilnya kembali untuk menguji apakah kami tetap setia memuliakan Tuhan dalam segala pergumulan kami, terutama dalam kesesakan kami. Hanya kepada Engkau saja Tuhan, Engkau dimuliakan. Baik dalam keadaan kami diberkati, maupun dalam keadaan kami tersesak, kami dalam kesulitan, kami dalam pergumulan berat. Dan kalau kami merasakan waktunya sudah terlambat dan waktu yang sudah begitu panjang, hari ini melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu, Tuhan tahu yang pausan, Engkau mengatakan kepada kami, Tuhan pernah tertunda 1000 tahun untuk menggenapi janjinya. Orang Israel akan menang atas Bani Amalek ini. Tuhan, biarlah kami tetap setia menantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila dalam kesesakan kami terus membaca firman-Mu, berdoa dan tekun untuk hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan Kau satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Widya, Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara.